Okay, saudara dah live di Facebook Kuliah Buku. Boleh kalau minta kawan-kawan share boleh. Saya share, kita share dulu. Okey. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, selamat malam. Kita dalam 3 minit lagi ataupun sebelum 5 minit kita akan mulakan. Kami share dulu pada kawan-kawan. Lagi rancak sikit malam ni. Sebelum kita mulakan. Kalau suara tak jelas, boleh bagi tahu. Tak ada mata yang saya nampak ada 2 orang ni. Suara saya atau suara saudara Arul. Suara jelas dan power, kata Syahir. Baik. Terima kasih Syahir. Boleh share dulu. So, saya sebentar lah sebelum 8 suku. Sebelum 8 suku kita akan mulakan. Saya share dulu. Terima kasih Syahir. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kita akan mulakan. Bentar ya.
Surat tak jelas boleh bagi tahu. Baik, Assalamualaikum sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Arul sudi menjadi pembentang kita pada malam ini. Maaf juga ya pada Saudara Arul kerana saya bagi tahu agak agak apa? Agak last minute ya. Minit-minit terakhir saya bagi tahu. Tapi saya rasa tajuk ini bukanlah tajuk yang asing pada dia selaku antara orang kuat Parti Sosialis Malaysia. Jadi tajuk ini tidak ada asing dan juga ada sebuah tulisan beliau di Malaysia kini itu. Sebabkan saya ada tertengok tajuk itu, saya tak ingat macam mana saya cari tajuk tu. Jadi saya jumpa, jadi saya rasa pentinglah ya untuk kita bicarakan tajuk Perlembagaan Rakyat di kubu dalam musim kemerdekaan ini lah, atau musim Malaysia. 16 hari bulan adalah hari Malaysia. Jadi biasa kita buat pada bulan 8 ya. Bulan 8 kita selalunya tajuk-tajuk merdeka lah. Tapi bulan 8 bulan lepas kita hanya ada satu tajuk saja, iaitu berkaitan 4 esei tentang pendudukan Jepun di Malaya. Okey, jadi disebabkan kesibukan itu, jadi pada bulan ini kita ada masa lagi sebelum 16 September ke hari ini. Semalam kita ada. Semalam lepas kita bersama Dr. Muhammad Sulam dengan Mak Indra, buku terbaru beliau. Hari ini kita bersama Saudara Arul, dan kemungkinan jika pembentang esok dia dapat melapangkan dirinya, maka esok ada satu lagi tajuk lah. Baik, jadi hari ini, sebab hari ini pun saya rasa ramai dah orang tak mendengar ataupun yang tahu-tahulah, mungkin yang generasi muda ini berapa ramai yang tahu tentang Perlembagaan Rakyat. Jadi saya fikir ini adalah satu peluang atau kesempatan yang baiklah, masa yang baik untuk kita nak bersembang atau berdiskusi tentang Perlembagaan Rakyat. Satu perlembagaan yang digubal ataupun yang telah diwujudkan pada 1947 oleh golongan-golongan radikal lah. Jadi mungkin sebelum saya bagi pentas kepada Arul, kita nak baca dulu Perlembagaan Rakyat ni, dan mungkin sedikit isu ataupun berkaitan tulisan yang Arul pernah tulis sebelum ini. Jadi Perlembagaan Rakyat ciri-ciri Perlembagaan Rakyat yang digubal ataupun yang telah dicetuskan pada tahun 1947, 10 tahun sebelum merdeka. Pertama, Tanah Melayu dan Singapura disatukan. Kedua, sebuah kerajaan pusat dan majlis-majlis negeri dipilih. Ketiga, Raja-Raja Melayu akan mempunyai kuasa sebenar. Keempat, kedudukan istimewa orang Melayu dikembalikan. Adat istiadat agama dan agama Islam dikawal oleh orang Melayu. Kerakyatan yang sama rata. Merah dan putih menjadi warna bendera Tanah Melayu. Macam Indonesia. Pada yang tak dengar, tak jelas, bagi tahu boleh tinggalkan komen. Saya akan betulkan. Bahasa Melayu harus jadi bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi. Pertahanan dan hal ehwal luar negeri menjadi tanggungjawab bersama British dan Tanah Melayu. Yang terakhir, yang saya rasa agak kontroversial pada semua, hari inilah. Kalau dulu kita dah buat, mungkin tak kontroversial lah. Kalau hari ini kita buat, dia memang kontroversial lah. Warga negara Tanah Melayu harus dinamai Melayu. Sikit lagi sebelum saya serahkan kepada Saudara Arul. Hari itu hari itu tu kita masa zaman, tak silap saya, zaman PH 1.0, tak silap saya. Ada satu ni lah, satu gesaan lah daripada kuli kuli lah Tengku Razaleh, untuk nak buka kerakyatan Melayu untuk semua kaum. Okey, saya dah check balik. Kalau Arul tulis ni Januari 1 Januari 2021, maknanya ini dah bukan lagi era PH 1.0 lah, ini era era Muhyiddin Yassin. Ya, era Muhyiddin Yassin. Ya, saya era Muhyiddin Yassin. Jadi Kuli pernah bagi tahu pada masa itu, mungkin hujung tahun itu, dia cadangkan untuk memberikan kerakyatan Melayu kepada semua kaum.
Kerana melihat perkauman semakin menebal walaupun sudah lebih 60 tahun negara ini merdeka. Ini walaupun sebenarnya sudah agak kelambatan ya, sudah agak lambat sudah patutnya dululah. Kalau tak 47 pun mungkin 57, tak 57 pun 67. Sekarang sudah 60 tahun, lebih 60 tahun merdeka. Jadi cadangan ini dikemukakan kembali. Jadi ini idea ini, perlembagaan ini dikemukakan oleh Putra dan AMCJA pada tahun 97. Salah 47. Jadi kalau benda ni Aru menulis, kalau benda ni dah buat, kita tidak akan ada polarisasi kaum serta kerapuhan perpaduan antara orang bumi, orang Melayu, Cina dan India selain isu Bumi Putra dan bukan Bumi Putra. Saya rasa kat situlah saya berhenti sebagai intro untuk malam ini. Saya serahkan kepada Saudara Arul untuk memulakan tajuk Perlembagaan Rakyat, suatu penilaian semula. Silakan Saudara Arul. Terima kasih Ben Salih atas jemputan ini, dan saya lihat topik yang kita nak bincang ini sempena dengan Minggu Merdeka Malaysia ni amat penting ya. Kalau kita tengok dari segi sejarahnya, sebenarnya Tanah Melayu ini sebelum wujudnya Sabah dan Sarawak, kita hanya berbincang tentang semenanjung Malaysia, iaitu Tanah Melayu. Tanah Melayu ini dibagikan kepada tiga lah, negeri-negeri Melayu bersekutu, tidak bersekutu dengan negeri-negeri Selat. So pada tahun 46, British membawa satu cadangan yang dipanggil Malayan Union. Malayan Union dibawa di mana McMichael dia mengusulkan Malayan Union, dan Malayan Union ini mendapat tentangan yang cukup hebat lah di kalangan kebanyakannya golongan orang Melayu di negara kita dan juga golongan bangsawan dan juga kerana melihat bahawa kuasa raja-raja Melayu itu semakin terhakislah dengan adanya Malayan Union. Dan kita lihat pada tahun 46 adalah satu protes besar-besaran menentang Malayan Union. Dan dia juga menunjukkan bahawa bermulanya tertubuhnya UMNO, United Malay National Organisation. Masa UMNO mula-mula ditubuhkan, pada hari pertama UMNO ditubuhkan, kita tahu UMNO, dua parti yang sangat penting yang duduk dalam UMNO adalah Parti Kebangsaan Melayu Melaya, PKMM, dan juga API, Angkatan Pemuda Insaf. Tetapi API dengan PKMM lepas itu keluar daripada UMNO. Dan kita tengok bila mereka keluar, British pula mungkin berasa lega kerana slogan API, Angkatan Pemuda Insaf, di bawah kepimpinan Ahmad Bustamam mengajukan merdeka dengan darah. Okey. Manakala dan slogan PKMM API pada masa itu adalah merdeka dengan darah, merdeka 100% dan sebagainya. Manakala berbeza sedikit dengan UMNO yang mana slogannya hidup Melayu pada masa itu. So kita nampak so British ini dia lebih takut kepada API, Angkatan Pemuda Insaf, daripada UMNO, dan British terus dan satu kritikan besar tentang Malayan Union adalah langsung tidak ada sebarang perbincangan lah dengan rakyat jelata ataupun dengan parti-parti utama pada masa itu. So kalau kita tengok dari segi itu, memanglah ini cadangan Malayan Union ini bukan saja dikutuk di tanah air, tetapi orang-orang British sendiri, di Britain sendiri, mereka merasakan memang ada kesilapan kerana mereka tidak bincang dulu. So mereka memulakan berbincangan dengan UMNO. Tetapi ada satu lagi gerakan yang besar yang dipanggil Putra AMJA. Putra adalah Pusat Tenaga Rakyat yang menghimpunkan pelbagai parti-parti progresif seperti PKMM, API, Awas, Barisan Tani, Batas, Hizbul Muslimin,
dan juga satu kumpulan parti-parti besar bukan Melayu yang dibawa AMCJA, All Malayan Council of Joint Action. Di antara kumpulan-kumpulan yang ada dalam AMCJA ini yang diterajui oleh Tan Cheng Lock adalah seperti PMFTU, iaitu satu kesatuan sekerja yang amat kuat pada masa itu. Pada masa itu di Malaya 67% rakyat kita pekerja di negara kita masuk dalam kesatuan berbanding dengan hanya kurang 6% hari ini. So PMFTU bersama dengan kumpulan-kumpulan termasuk juga parti MIC pada masa itu bersama AMCJA dan pada tahun 47 itu tidak ada MCA lagi MCA masih ditubuhkan selepas darurat, selepas 48 MCA ditubuhkan 49. So pada masa itu Putra dengan AMCJA ini mereka membuat satu hartal yang agak besar. Hartal ini lebih besar daripada apa yang kita kenali bersih yang ramai anak-anak muda atau orang sekarang kenal bersih dan sebagainya. Hartal adalah satu tindakan politik massa, bukan saja hanya bertumpu di Kuala Lumpur, bandaraya besar, tetapi bertumpu di seluruh Malaya pada masa itu. Dan mereka mengajukan apa yang mereka panggil adalah perlembagaan rakyat. So ini adalah perlembagaan rakyat, ini adalah bendera merah putih yang menjadi bendera merah putih ini sebenarnya adalah bendera perjuangan yang digunakan di Asia Tenggara masa itu, di Nusantara, negeri-negeri Melayu. So kalau kita tengok bendera negara Brunei, Indonesia, Singapura, semua negara-negara ini mempunyai bendera yang seakan merah putih Dan merah putih juga adalah bendera Parti Kebangsaan Melayu Melaya. Dia juga adalah bendera UMNO. Kalau kita tengok bendera UMNO pun merah putih. Kecuali di bendera UMNO di tengah ada kuning, simbol Kesultanan Melayu dengan keris. Okey, so itu sedikit sejarah. Dan kita tahu bahawa seperti yang saudara Benz mengatakan, perlembagaan rakyat ni adalah satu so ada pada masa itu adalah dua perlembagaan. Satu yang diwujudkan oleh UMNO bersama dengan perbincangan dengan Raja-Raja Melayu yang dipanggil Perlembagaan Persekutuan. Akhirnya kita tahu Perlembagaan Persekutuan menjadi perlembagaan kita. Manakala perlembagaan rakyat ni yang British tidak mau mengakui, dan British pada tahun 48 melancarkan darurat, dan dengan adanya darurat ini semua parti-parti progresif kiri parti-parti nasionalis progresif seperti API, Bata, Hizbul Muslimin semuanya diharamkan. Semua kesatuan kerja diharamkan. Ramai yang ditangkap polis. Ramai yang dibuang, yang bukan asal ni dibuang. So kalau mungkin saudara Ben, saya akan pergi sedikit tentang intipati apa yang ada dalam perlembagaan negara dengan perlembagaan persekutuan. Satu daripada apa yang ada dalam perlembagaan rakyat adalah kewarganegaraan dia terbuka kepada seluruh rakyat Malaya. That means siapa-siapa yang mahu melihat Malaya itu sebagai negara dia diberikan warga negara pada masa itu. Manakala bagi perlembagaan persekutuan, kewarganegaraan dia diketat. So selepas itu dikatakan siapa mereka kena lahir di Malaya baru akan ada kewarganegaraan secara automatik. Kepada yang ada di Malaya pada masa itu tetapi tidak lahir, tidak ada kewarganegaraan. So ini satu perbezaan yang ketara lah. Satu lagi adalah dalam perlembagaan rakyat ni, Singapura termasuk dalam persekutuan. Kalau kita tengok dari segi sejarah, Singapura adalah pelabuhan dan dia adalah negeri yang paling kaya di Malaya.
Singapura ini sebenarnya milik Malaya kan, dia sebahagian daripada Malaya, dan tetapi British melihat Singapura sebagai sesuatu pelabuhan yang kekayaan tu tertumpu dengan Singapura kerana ia berada di tempat yang strategik. Maka perlembagaan persekutuan itu tidak dalam perlembagaan persekutuan, Singapura bukanlah sebahagian daripada perlembagaan persekutuan. Manakala di bawah perlembagaan rakyat, Singapura sebahagian daripada persekutuan. Yang lagi satu yang agak menarik adalah hak mengundi. Dalam perlembagaan persekutuan yang awalnya pada tahun 48 itu, tidak ada sebarang perkataan tentang hak mengundi. Tetapi di dalam perlembagaan rakyat, hak mengundi adalah 18 tahun ke atas. Kita semua bercakap seolah-olah hak mengundi 18 tahun ni wujud masa pemerintahan Ismail Sabri, undi 18 dan sebagainya. Tetapi pada tahun 47, lebih 60 tahun yang lalu, AMCJA Putra telah pun mengusulkan hak mengundi 18 tahun ke atas. So memang yang mereka progresif lah. Dan satu lagi perkara saya rasa yang amat penting adalah, kita tahu di Malaysia hari ini, semua isu yang ada di negara kita itu adalah berlandaskan menjadi polemik perkauman. Yang terbaru adalah isu tentang sijil halal. Okey. So dan dalam semua isu, dalam isu Palestin mungkin kebanyakan orang Melayu menyokong Palestin, bukan Melayu tidak sokong. No, dalam banyak isu di negara kita, cara rakyat membuat sokongan adalah berdasarkan perkauman. Kita tahu yang konflik terbaru adalah sijil halal. Tetapi di bawah perlembagaan rakyat pada tahun 47 sendiri, mereka mengusulkan satu majlis kaum-kaum untuk menangkis diskriminasi kaum dalam undang-undang. So memang satu majlis akan ditubuhkan di bawah perlembagaan rakyat. So kalau ada isu-isu perkauman lah, contohnya kita tahu kan sekarang ada banyak isu orang tukar agama, kahwin, lepas tu bercerai, anak pergi ke mana, lepas tu berlama-lama dalam mahkamah, masyarakat kita bergaduh. Tetapi pada tahun 47 sendiri dalam perlembagaan rakyat ada satu majlis yang diusulkan untuk menangkis diskriminasi kaum. Okey. Dan satu perkara lagi yang sangat penting adalah Malaya di bawah perlembagaan persekutuan, Malaya masih negara naungan British. Okey, Malaysia masih menjadi negeri naungan British, tetapi di bawah perlembagaan rakyat adalah Malaya bebas sepenuhnya dari penjajahan British. Saya rasa ini adalah satu perkara yang British amat takut tentang perlembagaan rakyat, amat takut tentang gelombang hartal pada tahun 47, pada Oktober tahun 1947. Okey, dan ini menyebabkan British lebih menyokong proposal yang dibawa oleh UMNO. So perlembagaan persekutuan digubal oleh British, Raja-Raja Melayu dan UMNO pada 19 Disember 1948. Perlembagaan rakyat pula digubal oleh kumpulan-kumpulan progresif, Putra, Pusat Tenaga Rakyat dan All Malayan Council of Joint Action, AMCGA, pada 10 Ogos 1947. Akhirnya apa berlaku adalah perlembagaan darurat diisytiharkan pada tahun 48. Dengan adanya darurat, golongan-golongan progresif semua ditangkap dan sebagainya. So saya nak pergi kepada satu lagi usul yang agak mungkin yang tadi saudara Benz mengatakan agak kontroversi, tetapi tidak kontroversi pada masa itu. Ia adalah satu perkara yang disebut sebagai kewarganegaraan. So apa yang
yang diusulkan oleh perlembagaan persekutuan adalah kewarganegaraan bukan rupa bentuk kebangsaan. Manakala di bawah perlembagaan rakyat, kewarganegaraan dengan rupa kebangsaan Melayu. Kalau kita baca konstitusi dia mengatakan bahawa kewarganegaraan semua rakyat Malaysia akan dipanggil sebagai Melayu. Melayu, dan Melayu itu tidak ada kena mengena dengan apa yang kita sebut, tidak ada kena mengena dengan agama. Okey. So saya melihat Putra pada masa itu mengatakan bahasa Melayu dijadikan bahasa kebangsaan dan kerakyatan Melaya harus dinamakan Melayu. That means kalau kita rakyat pada tahun masa itu, kalau saya seorang yang hari ini kita panggil orang India di Malaysia, pada masa itu kita akan dipanggil orang Melayu. Seperti di Indonesia, di mana orang Cina ke siapa-siapa semua dikenali sebagai orang Indonesia. So apa yang diusulkan oleh Putra AMCJ masa itu adalah ini adalah tanah Melayu, kita semua adalah orang Melayu. Okey? Tetapi orang Melayu di sini tidak berertinya kita beragama Islam. Okey? Dan kalau kita tengok siapa yang menyokong ini pada masa itu adalah golongan masyarakat Cina dengan India. Dan kalau kita tengok MIC pada masa itu memang progresif dan MIC berada dalam AMCJA. Manakala Tan Cheng Lock, ketua AMCJA ni sebenarnya selepas darurat dan selepas darurat diisytiharkan dan selepas projek AMCJA Putra, dia telah keluar dan dia telah menubuhkan MCA, Malaysian Chinese Association, parti MCA yang kita kenali hari ini ya. So masa itu orang Cina dengan orang Melayu setuju. So inilah yang dikatakan kewibawaan yang ada pada dua tokoh besar pada masa itu. Seorang adalah Burhanuddin Hilmi, okey, dan seorang lagi adalah Tan Cheng Lock. Dan dalam perbincangan yang besar itu, maka mereka membuat satu kompromi bahawa semua orang yang menerima tanah Melayu sebagai warga kerakyatan akan diberikan kerakyatan dan nama kerakyatan itu adalah Melayu. Dan kalau contohnya, itu yang saya katakan dalam artikel saya yang lalu, di mana jika pada masa itu isu ini dah selesai, hari ini kita tidak akan terjurus dalam isu Melayu bukan Melayu, Bumi Putra bukan Bumi Putra, kerana isu itu sudah pun selesai pada tahun 47. So inilah sedikit sebanyak bagaimana perlembagaan rakyat ini satu perlembagaan yang cukup besar. Dokumen ini boleh didapati boleh didapati di Gerak Budaya dan sebagainya. Ada dalam versi bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Dan dokumen perlembagaan rakyat ini satu dokumen yang agak serius lah, dan ia dibawa perbincangan oleh rakyat. No? So saya rasa Saudara Best mungkin itulah sedikit pembukaan saya tentang perlembagaan rakyat ini, dan mungkin kalau kita boleh bersembang atau ada soalan-soalan, mungkin kita boleh berbincang di sini. Baik, okey, terima kasih kepada Saudara Arul. Ya, saya pasti sebab malam ni bukanlah satu perbincangan yang agak panjang atau lama kerana tajuk ni kita nak berfokus pada perlembagaan rakyat, suatu penilaian semula. Saja saya letak suatu penilaian semula sebab Kasim Ahmad ada satu buku dia hadis suatu penilaian semula. Jadi saya saja bubuk lah. Bukan kita nak bincang hadis tu, tapi kita nak satu sebab hari ni adalah pada masa ni adalah masa sesuai lah pada masa ni, daripada bulan 8 ke 16 September ni kira tajuk merdeka, ni kira musim merdeka lah.
maka sesuai lah untuk bicara tajuk ini ya. Jadi seperti Arul kata tadi, okey, terima kasih Abang Iqbal kerana hadir. Okey. Jadi seperti Saudara Arul kata tadi, kalau benda ni sebenarnya dulu orang terima ya, iaitu Melayu itu adalah semua. Tapi hari ni bila kita hari ni kalau nak buat, dia jadi satu kontroversial lah, kerana dia akan meributkan banyak hal lah. Sebab hari ni Melayu adalah Islam. Perlembagaan itu Melayu itu ada Islam. Saya rasa orang lain ataupun kita kata India, China, dia takkan selesa lah kalau dia menjadi Melayu dia kena Islam. Hari ni. Tapi okey. Itu satu bab lah. Tapi saudara, dekat Indonesia dekat yang saya tahu, saya dengar yang tahu lebih banyak tu di Indonesia lah. Tapi di Thailand yang saya tahu, orang Cina di sana juga kena boleh cakap siam tapi melalui dasar asimilasi. Sama juga dengan Indonesia, asimilasi, iaitu ada force paksaan. Sampai kita tak dengarnya kongsi fakcai. Kita kalau Indonesia kita panggilnya Imlek. Dia dah menghabiskan identiti Cinanya itu hilang. Dan buat para penonton sekalian, mungkin pernah mendengar tentang So Hok Gi tu. Nama abangnya adalah Budiman. Tapi kedua-dua ni adalah orang Cina, bukan orang Melayu atau Jawa. Mereka adalah orang Cina, Tionghoa. Jadi So Hok Gi yang kita kenal dengan bukunya Catatan Seorang Demonstran itu, dia adalah seorang Cina. Walaupun dia menulis dalam bahasa Melayu yang kita tengok tu, kalau tengok filem dia, filem G tu, dia bukan orang Melayu. Jadi asimilasi itu telah menghabiskan identiti asalnya itu. Jadi kalau dibuat Melayu itu adalah Melayu, kalau di Malaysia ni kalau kita buat Melayu itu juga adalah India pun Melayu, Cina pun Melayu. Bagaimana dengan identiti asal kaum itu? Adakah kaum itu boleh terima? Agama satu bab lah. Kita kata identiti dia ni, bahasa dia ni. Bagaimana saudara? Saya ingat sekarang ini seperti saudara Ben cakap, sangat agak susah lah, okey, kerana beberapa perkara. Satu adalah kita sekarang sudah ada Malaysia. Dulu tanah Melayu, sekarang kita ada Sabah dengan Sarawak, okey. Dan so kalau hari ini kita cakap kita semua adalah bangsa Malaysia, okey, itu akan dicakapkan itu adalah slogan DAP pula, okey. Pasal DAP punya slogan Malaysia kan. So itu saya ingat itu satu hal. Lagi satu adalah kalau kita tengok selepas tidak dibenarkan, maka wujudnya apa yang kita tahu adalah 3 parti besar. Parti India, MIC, Parti Cina, MCA dengan Parti Melayu, UMNO. So 3 parti ini, sekarang ini UMNO, MIC pada tahun 47 ini progresif. Mereka berideologi kiri. Okey? Dan MCA 47 tak ada lah, tapi Tan Cheng Lock pada masa itu, satu daripada perjuangan Tan Cheng Lock sebenarnya adalah kalau kita tengok perjuangan Tan Cheng Lock dengan On Jaafar lebih kurang sama, mereka nak tetapi On Jaafar sendiri tidak diterima oleh UMNO. Bila On Jaafar, presiden pertama UMNO, nak jadikan parti UMNO itu parti berbilang kaum, dia disingkirkan. So kita lihat so selepas itu Tan Cheng Lock, MCA balik kepada jaga kepentingan orang Cina, identiti orang Cina, dan MIC jaga kepentingan orang India, identiti orang India. Dan perlembagaan pula sudah katakan bahawa Melayu itu adalah Islam, Islam itu adalah Melayu. Ini menyebabkan perkara ini agak susah. Dan apabila berlaku Mei 13, kita tahu selepas British keluar daripada Malaya pada 57, ekonomi kita masih dikawal oleh orang barat. Okey, ekonomi sektor perlembagaan, sektor pembuatan 70%
masih dikawal oleh British masa itu. Masih dikawal oleh penjajah walaupun kita negara yang merdeka. Tetapi dalam persoalan itu, apabila Mei 13 wujud, Mei 13 itu adalah beberapa siapa yang wujudkan. Tamrin Ghafar pun cakap bagaimana Mei 13 itu wujud. Dan kita boleh nampak bahawa isunya menjadi isu tentang orang Melayu dengan orang Cina. Dan selepas itu pula kita ada dasar ekonomi baru, dan lepas itu pula kita ada konstruk seperti Bumi Putra dengan bukan Bumi Putra. Okey. So ini telah menyebabkan so saya rasa, tapi bagi saya lah Benz yang agak menarik adalah esok parti PAS nak bincang sama ada nak membenarkan orang bukan Melayu menyertai PAS sebagai keahlian. So ini satu perkara yang agak menarik, you know. Kalau PAS membuka sekarang ini dalam PAS ini bukan Melayu, dia ada satu dewan. Dulu dia kelab penyokong, lepas itu dijadikan dia sudah upgrade kepada dewan. Okey. Sekarang ni dia nak bincang esok, tak tahulah sama ada akan diluluskan. Tetapi kemungkinan besar nanti PAS akan menjadi sebuah parti yang membenarkan orang-orang India dan China mempunyai keahlian PAS. Okey. Dan ini akan menyebabkan UMNO sajalah mungkin parti yang tidak membenarkan keahlian. Dan MIC dengan MCA pun, no? Ini mungkin satu lagi proses lah, kita kena tengok apa yang berlaku esok. Tetapi seperti yang Ben cakap tadi, saya rasa hari ini agak susah untuk kita balik kepada 47 kerana perkauman itu begitu kuat. Okey. Kalau 47 kita boleh terima sebagai semua sebagai satu kewarganegaraan Melayu, saya rasa senang untuk kita selesaikan banyak isu. Contohnya sekolah kebangsaan. Okey. Sekolah vernacular semua boleh diselesaikan dengan lebih senang. Tapi hari ini susah. Kerana hari ini setiap kaum kena membela hak kaum dia. Dan kaum yang lagi satu menjadi musuh. Dan parti-parti politik di negara kita, okey, adalah berlandaskan kaum. Bagaimana kalau kita tengok kerusi-kerusi di parlimen, 222 kerusi. Daripada itu 125 kerusi. So kalau kita berada di pantai timur, kita hanya berbincang dengan kelompok yang 100%-nya orang Melayu. Politik dia berbeza kalau kita berada di pantai barat. So inilah saya rasa agak susah hari ini. Ya, jadi maksud dia kalau di Indonesia dan di Thailand ni saya tahu sikit lah, tak tahu banyak lah, tapi asimilasi tu melibatkan paksaan. Maknanya, dan kalau ia berjaya, saudara, saya rasa ini salah satu keajaiban terbesar di dunia. Kalau hari itu berjaya, ini adalah satu benda keajaiban di dunia. Sebab macam mana pun China ada negara dia, ada tanah air dia, India pun ada juga. Tapi bila sampai di tanah Melayu, mereka kena dikorbankan, dileburkan untuk menjadi satu identiti baru, bangsa baru. Dia bukan macam Mexico yang dekat dengan Amerika. Dia dah jadi satu bangsa baru. Macam Indonesia itu, yalah, Indonesia pun samalah, cuma saya rasa setahu saya India tak banyak lah macam China lagi banyak, jadi dia ada populasinya, ada yang tokoh yang kita kenal, tokoh yang kita kenal mesti disebutkan tadi lah, Tiso Hokgi tu. Tapi dia dileburkan, dipaksa dan setahu saya pada era Soeharto, bukan pada Soekarno tu, pada era Soeharto, dileburkan menjadi satu bangsa baru. Jadi kalau nak buat, satu saya kata tadi lah, mana kalau 1947 itu kalau jadi, ya satu benda yang sangat unik. Dan kalau kita hari ni nak buat, Melayu itu, India boleh Melayu, Cina pun boleh jadi Melayu. Dan nak leburkan identiti kaum masing-masing, itu memang kena asimilasi. Dan bila buat integrasi, seperti sekolah kebangsaan hari ni pun, saya tak, semua orang pun tak nak masuk juga. Bukanlah semua orang, ramai
ramai tak nak masuk lah. Dan bersebab lah, bukan tak ada sebab. Kerana infrastruktur ke, kerana terlalu tekanan pada agama sangat ke. Jadi itu menyebabkan kata-kata kuli hari ini pada tahun 2021 itu menjadi satu kata-kata seorang orang politik tua lah, yang tak ada kesan pun sebenarnya. Mungkin sekadar nak mancing undi ke, ataupun memancing sokongan ke, memancing perhatian ke. Kalau dulu nak buat, kalau berlaku dia satu benda yang unik, keajaiban terbesar di dunia, sebab 3 bangsa besar dileburkan jadi satu. Kedua, kalau hari ni nak berlaku memang kena by force lah. Saudara nak ulas tak benda tu? Saya ingat asimilasi secara paksaan tidak akan menyelesaikan isu lah. Okay. So kita pun tahu hanya kita hari ini kita ada contoh yang baik di Sabah dengan Sarawak, dengan Tanah Melayu, dengan Malaya. Kita kena menghormati Sabah dengan Sarawak dan kita kena membawa mereka bersama dalam agenda bersama, you know. Sedang kita berbincang dengan Hari Malaysia yang akan datang ini. Kalaulah kita di Semenanjung cuba menggunakan sumber paksaan dan sebagainya, seperti yang mungkin masa Tun Mahathir dulu, masa mereka sangat berkuasa parti itu. Okey. Hari ini tu saya ingat Sabah dengan Sarawak tidak akan ikut, you know. So sekarang ini cara terbaik adalah saya nak bawa satu di Rusia dulu, saudara saya orang kiri selalu cakap pasal Rusia. Di Rusia zaman dulu itu, bahasa Rusia itu mereka tidak jadikan bahasa Rusia itu bahasa rasmi. Okey. Apa mereka cakap? Semua bahasa dibenarkan. Bila dia cakap semua bahasa dibenarkan, secara automatiknya semua rakyat terpaksa belajar bahasa Rusia untuk berkomunikasi lah. Di Malaysia pun begitu. Sebenarnya semua rakyat kita boleh berkomunikasi dengan bahasa Melayu. Bahasa Melayu ada lingua franca kita, tetapi apabila kita nak jadikan bahasa Melayu lah bahasa utama, maka bahasa-bahasa lain akan rasa tergugat, mereka akan memperjuangkan isu bahasa. Tetapi kalau kita biarkan secara semula jadi, saya ingat kalau kita pergi ke pasar ke mana-mana, kecuali di hotel-hotel 5 bintang, saya tak tahu lah mereka guna bahasa apa. Tapi rakyat biasa kita, kalau pergi ke pasar-pasar pagi ke apa, semua cakap bahasa Melayu. Kerana itu secara semula jadi, you know. Tetapi bila ada unsur paksaan di pihak pemerintah, kalau pemerintah cakap hari ini, hanya ada satu jenis sekolah kebangsaan, hanya satu sekolah, satu bahasa, maka akan wujudlah kumpulan-kumpulan underground akan ajar, you know. Tetapi kalau dia dijadikan secara semula jadi, so untuk proses semula jadi itu kena adalah satu proses berlaku. Kalau kita tengok 47 apabila putera AMCG game bersama, mereka actually buat satu kompromi. Dan kalau yang menarik pada masa itu, kepentingan orang Melayu harus ada satu usul dalam Perlembagaan Rakyat. Dia cakap orang Melayu terpinggir, maka kepentingan mereka harus dijaga. Usul ini bukan dibawa oleh putera, usul ini dibawa oleh AMCGA. Berbeza kan? So usul untuk hak orang Melayu, kepentingan mereka, itu sebenarnya dibawa oleh AMCGA dalam usul mereka. Dalam Kongres AMCGA mereka mengusulkan itu. So saya rasa pada masa itu, kalau kita dah selesaikan itu, lepas itu ada majlis handle diskriminasi. Dan saya rasa hari ini BRIM yang dibawa oleh Najib sebenarnya satu yang sangat bagus lah. Kerana tak tengok kaum dan agama. Semua miskin dapat BRIM. Okay. Semua. So kalau pada masa 47 kita ada polisi-polisi di mana peruntukan dibagi kepada mereka yang miskin, tak kira kaum dan agama. Saya rasa kita tak fokus isu-isu yang perkauman yang begitu kerap kita bincang hari ini. Okey, saudara, terima kasih. Okey, saya sebab tadi saudara timbulkan persoalan Sabah Sarawak. Sabah Sarawak kita
kita bersama pada 1963 ya. Jadi katalah okay, dalam perlembagaan rakyat itu semua Melayu, Cina dan India sebagai Melayu. Adakah Sabah Sarawak itu nanti dia pun akan jadi Melayu juga? Kita ni dalam okay, pada saudara Aru dan juga penonton ni dalam persoalan alternate what if lah, what if. Bagaimana jika what if. Maknanya katalah kita terima itu perlembagaan rakyat itu berlaku pada 1997 dan diaplikasikan. Adakah Sabah Sarawak itu juga orang-orang bumi yang hari ini kita kelompokkan sebagai bumi putera lah, Kadazan, Dusun, Murut semua, adakah mereka juga pun akan dileburkan menjadi Melayu? Saya nak tanya saudara. Saya ingat memang tidak boleh lah, kerana adalah sebenarnya kalau kita tengok konsep Malaysia pun, konsep Malaysia sebenarnya diwujudkan oleh British untuk menjaga kepentingan British di rantau ini. Okey, dia dah takut dengan teori domino, dia tengok Vietnam ideologi komunis daripada utara, China, Laos, Cambodia, dia semakin takut. Okey, so dia cakap okey, kita kena pasal masa itu Singapura bukan tiada dalam Malaya. Okey, so dia cakap okey, kita cuba bagi kemerdekaan bagi Sabah, Sarawak dan Singapura, kita jaga keselamatan semua negeri ini, So itu sebabnya golongan kiri ya. Kalau kita tengok di Brunei, mereka tak sokong untuk menyertai Malaysia. Okey. Dan kita tengok pada masa itu Tengku Abdul Rahman agak takut tentang kebangkitan Barisan Sosialis. Di Singapura, Lee Kuan Yew hampir sebenarnya sudah kalah pun dengan golongan kiri di Singapura. Di Brunei ada pemberontakan rakyat, ada Parti Rakyat Brunei yang begitu. Sebenarnya Parti Rakyat Brunei menang pilihan raya, tetapi tidak dibenarkan ambil alih kerana British campur tangan. Dan di Indonesia kita tahu isu Sukarno dan sebagainya. So kita so British ni memang dia takut lah. Dia takut golongan British ini mewujudkan apa yang dipanggil Malaysia. Okey. Dan Tengku pun rasa agak takut. Okey lebih baik kita join sekali dan kita cuba handle. Dan itulah sebabnya kalau hari ini saya rasa memang susah. Kalau di Sarawak pun sekarang mereka nak guna bahasa Inggeris sebagai bahasa rasmi untuk perbincangan, walaupun bahasa Nusantara di sini adalah bahasa Melayu. Tetapi di Sarawak sendiri mereka mengatakan bahawa untuk walaupun PMX di sini kena guna bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi, di Sarawak mereka tak ikut. Kerana dia melihat dia ada autonomi dia. So saya rasa selepas 63 dan selepas 65, selepas Singapura keluar, perlu ada satu perbincangan yang barulah. Okey, kita perlu ada satu perbincangan balik. Dan saya rasa kita sebenarnya adalah 3 wilayah, 3 negara, Malaysia, Sabah dan Sarawak, dan kita ada satu persefahaman itu saya ingat lebih boleh. Saya tidak lihat bagaimana tidak bolehlah, mustahil sekali untuk Semenanjung cuba menjadikan usul 47 itu menjadi satu realiti hari ini. Okey, jadi maknanya ini adalah sekadar kita kata apa? Kita hanya boleh jadikan sebagai renungan saja, saudara. Ya, renungan. Maknanya nak menjadikan tu sangat mustahil lah ya. Okey, tapi kita masih lagi di dalam topik ini. Kalau ada komen boleh kemukakan. Kalau tak, saya dengan saudara akan bercakap 2 orang sajalah ya. Kami akan nilai dalam mungkin 20 minit ni ataupun 15 minit ni kita akan selesai. Tapi okey, saudara, sebab kita masih bicara dalam tajuk ini seputar sejarah masa lalu, dan hari ni pun orang dekat barat pun orang buat alternate history ya. Sebab tu hari ni kalau kita cakap ni,
kita bincangkan kalau benda tu berlaku bagaimana. Jadi itulah antara kemungkinan-kemungkinan lah. Dan saya fikir saudara, kenapa ni satu, yalah, kita tajuk kita penilaian semula, maknanya kritis lah, kritis juga terhadap perlembagaan rakyat, bukan sekadar nak menyetujuinya. Saya fikir kenapa benda itu tak diterima, ataupun kerana bagi saya benda tu terlalu revolusioner, iaitu yalah, kalau dia boleh diterima, pasti dia apa, pastilah dia telah diterima lah. Cuma yang saya kata agak radikal dan agak revolusioner itu, bila kita kata India boleh jadi Melayu, China boleh jadi Melayu, itu memang satu benda yang unik, keajaiban terbesar di dunia, dan tak berlaku lah. Tetapi ada percikan daripada idea itu, yang poin ke-10 yang saya baca itu, iaitu semua rakyat tanah Melayu boleh menjadi Melayu. Kalau kat sini yang agak kontradik dengan sifat Melayu itu, ya. Kerana bangsa ni selalunya diukur berdasarkan biological. India, maka dia akan lahir India lah. Melayu, kalau dia lahir daripada mak ayah yang Melayu, dia jadi Melayu lah. Ada jugalah yang Chindian, orang Cina dengan India, dia Chindian. Tapi yang agak menarik kat sini, yang agak kontra dengan benda ni ialah, bila seorang India itu, katalah seorang Hindu, dia masuk Islam, dan dia masuk Islam lah di Malaysia ni, dia akan menjadi Melayu. Kat situ yang saya melihat ini adalah kesan percikan secara tidak langsung daripada poin ke-10 perlembagaan rakyat tadi. Sebab dia sudah tidak biological. Dia seorang Cina, katakan Cina, Kristian ke, ateis ke, dia masuk Islam di Malaysia, dia akan jadi Melayu. Dia secara biologik, contoh, kita ambil contoh seperti Ridwanti. dia dah kira Melayu dah tu sebenarnya. Dia sudah tidak genetik lagi, tidak biological Cina lagi. Dia sudah menjadi Melayu. Saya fikir ini secara tidak langsung konsep kiri yang telah dikanankan. Konsep kiri poin ke-10 tadi telah dikanankan. Contoh saudara, ni kita kata contoh, saudara Arul. Saudara masuk Islam esok, katakan. Saudara terus menjadi Melayu. Sedangkan secara biologikalnya, genetiknya saudara bukan Melayu. Tapi masuk Islam saja, secara perlembagaan saudara jadi Melayu. Okey, saudara boleh ulas sikit bab ni? Okey, saya ingat mungkin saya tak begitu setuju. Satu adalah ada satu masa dulu dia cuba menjadikan semua orang bukan Melayu tu Islam. So mereka kena tukar nama. That means semua akan jadi bin Abdullah atau binti Abdullah pada satu masa dulu. Tapi selepas itu mereka pun sudah risau, okey? Dan saya tengok di kalangan orang India yang masuk jadi Islam tu, saya pun handle banyak kes. Mereka sebenarnya dijanjikan kalau jadi Islam mereka akan dapat bumi putra, status bumi putra, dapat banyak tetapi lepas mereka jadi Islam, mereka dapati mereka masih susah, mereka masih tak dapat, mereka nak kembali balik ke agama asal. Tetapi tidak dibenarkan, no? So lepas tu ada orang marah pada Perkim, dia cakap wah bila you sudah jadikan mereka sahabat baru, you kena pastikan you terus bantulah. Kerana orang itu dia jadi Islam hanya kerana ada dia boleh dapat sedikit keuntungan lah, you know. Itu sebab dia nak jadi. Okey. Dan saya nampak banyak kes macam itulah yang jadi convert, lepas tu ada untuk kahwin mereka mungkin bercinta, tukar agama, bukan apa yang PAS cakap semalam lah. Mereka bercinta, mereka tukar agama. Pasal dalam negara kita kena tukar agama. Tetapi lepas tu bercerai pula. Mereka bergaduh nak balik semula ke agama asal. Tidak dibenarkan, no? Dan orang-orang India Muslim di negara kita ini, dia masih India Muslim. Okay. So dia identiti India itu masih ada, tetapi ada satu tahap di Malaysia memang ada kekeliruan yang seperti Ben cakap lah, di mana
Saya rasa sekarang ini, lately lah saya nampak bila mereka tukar agama, first thing pihak Jabatan Pendaftaran pun lebih careful. Dia cakap tak payah tukar nama. Simpan nama asal, agama tukar. Bila you tukar agama, you akan dapat sedikit lah. Tetapi ramai orang yang masuk Islam kebelakangan ini dapati mereka tak dapat status Bumiputera. Okay? Mungkin mereka boleh dapat sedikit bantuan daripada Perkim dan sebagainya. Sedikit bantuan makanan, tiap-tiap bulan dapat sedikit bantuan. Tetapi mereka tidak dapat semua bantuan lah macam orang-orang Melayu Bumiputera. No? Yeah. So saya rasa tapi apa yang saudara ungkitkan itu satu masalah. Macam hari ini kan, saya rasa kalau kerajaan pertama kerajaan kena buat, bila mana-mana sijil kita ada status dia, Melayu, Cina, India, lain-lain. Kita kena tick. Sebenarnya kerajaan kena first di negara-negara lain hanya ada warga negara dengan bukan warga negara saja. Okey. So, bila ada warga negara dengan bukan warga negara, senang sikit. So, macam contohnya saya, di dalam negara kita, orang tanya, Arul ni siapa? Oh, saya orang India. Saya pergi ke negara India, Arul ni siapa? Saya orang Malaysia. So, kita identiti warga negara kita hanya dicerminkan apabila kita keluar daripada Malaysia. Kita pergi ke Thailand, where are you from? I'm from Malaysia. Kalau in Malaysia orang tanya, I kena cakap I ni orang India, I ni orang Cina, you know. So saya pun kita kecewa pasal Anwar Ibrahim ni. First dia dulu Anwar Ibrahim cakap, kita ini bukan lagi kita ni ketuanan rakyat, kita akan pastikan, you know, tetapi kita nampak dia pun mana-mana pemimpin yang datang, dia tidak cuba, mereka takutlah sentuh benda inilah. Mereka lebih selesa bermain perkauman. Dan kita tengok dalam isu Teresa Kwok dengan isu ni, Anwar tidak mengambil posisi yang neutral. Pasal dia hanya untuk mendapat sokongan orang Melayu, dia bermain mengikut perkauman lah. Sama juga dengan pemimpin-pemimpin bukan Melayu di negara ini pun, dia memainkan perkauman untuk memastikan mendapat sokongan daripada kaum masing-masing. So tidak ada satu proses. Kita tahu hari ini banyak orang Melayu pergi ke sekolah Cina belajar. Okey. Dulu saya pernah tengok Raja Kumar, seorang setiausaha parti buruh terakhir kita lah. Dia orang India, dia beritahu saya, cara terbaik adalah kita kena membina sekolah kebangsaan kelas 1 dia cakap. Semua sekolah kebangsaan ada swimming pool, sangat bagus dia cakap. Ini akan menyebabkan orang-orang tak pergi ke sekolah lain, semua akan datang ke sekolah kebangsaan. So dia cakap secara semula jadi orang akan lihat sekolah kebangsaan itu, wah. Tapi hari ini kita tengok, ramai juga orang Melayu hantar ke sekolah Cina, dia ingat, wah, sekolah Cina bagus. Pendidikan dia bagus daripada sekolah kebangsaan. So kalau kerajaan itu, contohlah kita jadikan hospital kerajaan itu hospital yang terbaik, orang semua akan pergi ke hospital kerajaan, tak akan pergi ke swasta lah. Contoh macam itu. So saya rasa kerajaan kena buat usaha-usaha. Bukan kita tengok setiap tahun keadaan perkauman tu sangat serius lah. Tiada program-program yang dibuat untuk menjadikan isu ni. Langkah paling senang adalah borang-borang yang ada lah. Okey. Borang-borang yang ada. Itu kita kena pastikan ini tidak ada. Jadi saudara, ini cabaran cabaran nak mewujudkan bangsa Malaysia. Saya rasa ini masalah yang belum selesai. Dan saya rasa dari sudut semangat, iaitu semangat Perlembagaan Rakyat 1947 itu, maknanya secara tidak langsungnya Malaysia ini inilah dia. Maknanya
bukan lagi disebut tanah Melayu tapi disebut Malaysia. Maknanya dia bukan lagi satu identik dengan satu kaum saja, tapi disebutkan Malaysia, maknanya semua orang pun ada. Tetapi nak mewujudkan bangsa Malaysia itu, saya rasa Najib kat sini lebih boleh dipuji ya. Dia gunakan satu Malaysia. Ini kepada siapa yang peminat Najib ni saya nak pujilah. Bosku. Dia tak guna satu Melayu ke apa, dia guna satu Malaysia. Program-program ni semua satu Malaysia. Walaupun kalau dulu saya melihat nampak macam tak menarik dia punya apa ni kan, susu satu Malaysia, klinik satu Malaysia, semua tu nampak tak menarik. Tapi bila dipikirkan balik, untuk merapatkan barisan orang Melayu, Cina, India dan Bumi Putera di Sabah, Sarawak, satu Malaysia itu adalah satu slogan yang baik untuk nak menyatukan seluruh anak bangsa. Okey saudara, jadi kat sini kita masih belum dapat nak, macam dekat Amerika ada bangsa Amerika, dah satu nation yang baru. Indonesia ada bangsa Indonesia. Kita tak ada lah, walaupun yalah, sebab bangsa ni pun satu konsep yang konstruk juga. Orang pun mendefinisikan bangsa ini apa sebenarnya. Bangsa ni apa? Saya pun tidaklah tahu banyak tentang India, tapi saya tahu bahasa di sana pun banyak. Apa yang mengatakan ini adalah bangsa India? Apa yang mengatakan ini adalah bangsa Melayu? Jadi bangsa pun bukanlah satu yang genetik juga. Bangsa pun satu konstruk. Kalau orang Arab itu, dia dah duduk di Malaysia dah lama, anak dia pun dah lahir di Malaysia lama, dia lama-lama dia dah jadi orang Malaysia. Dia dah sudah hilang Arabnya itu lagi. Ini satu benda yang, satu dilema manusia juga sebenarnya. Saya melihat begitu, satu dilema manusia. Macam nak, yalah, kalau kita tengok ada orang pengkaji sosiologi, dia kata agama pun konstruk. Tapi bukan setakat agama. Bangsa juga, budaya juga adalah konstruk juga. Cuma dia yang lebih lama agama lah, budaya. Tapi bangsa ini, bila orang tengok balik, macam tadilah kita sebutkan macam Cindian. Itu nak dikata sebagai apa? Okey, itu satulah. Kalau saudara nak ulang nanti boleh. Kedua, pasal bila nak mewujudkan sesebuah bangsa, nation itu, dia akan melibatkan pengorbanan. Ada benda yang kena dikorbankan. Jadi kalau di Indonesia, kalau dia nak mewujudkan bangsa Indonesia, dia kena leburkan lah. Tak boleh dah Cina itu, tapi Tionghoa, dan semuanya kena cakap Indonesia. Yang sebenarnya Indonesia itu, kalau kita tengok, memanglah diambil dari bahasanya daripada bahasa Melayu lah. Mereka ambil bahasa itu daripada daripada bahasa etnik yang kecil. Etnik yang sebab Indonesia banyaknya Jawa lah, tapi dia ambil bahasa Melayu itu, dijadikan bahasa Indonesia, dan tak disebutkan bahasa Melayu, disebutkan bahasa Indonesia. Kalau disebutkan bahasa Melayu, akan mengecilkan hati kawan, akan mengecilkan hati etnik lain lah. Jadi dikorbankan mewujudkan bangsa Indonesia. Sama juga dekat Malaysia. Ini satu perspektif saya lah, mungkin saudara ada bantahan. Melayu, dia nak mewujudkan bangsa Malaysia ini, walaupun ada kontra problem-problem Melayu itu sendiri, tapi dia telah mengorbankan tulisan Jawinya. Saya rasa dah korban lah. Adalah kebelakangan ni ada balik usaha, tapi gagal lah. Sebab saya rasa saudara Arul tahu lah, saudara lebih lama daripada saya. Maknanya tulisan lama ni, tulisan yang mungkin India atau Cina tak faham, dia kena korbankan, dia kena Roman kan. Tulisan yang macam perkataan di belakang saya ni, Kubu Perlembagaan Rakyat, ini adalah tulisan Roman. Dia kena leburkan Jawi dia. Macam kita ejak Aru PSM lah, itu tulisan Roman. Benz Ali Kuliah Buku ni tulisan Roman. Cuma logo Kubu tu logo Jawi lah. Kaf Waw Bawah tu logo Jawi lah. Jadi kita korban orang Melayu lah. Bukan saya lah, maknanya yang dulu-dulu dia korban kan. Tak silap saya zaman K. Johari. Dan memang K. Johari ni, kalau orang Melayu ramai yang kutuk lah. Yang nasionalis tegar ni dikutuk lah, sebab dia telah buang. Orang Melayu dah tak ingat Jawi. Tapi kenapa dibuat benda tu? Kerana nak integrasi bagi semua ni. Okey. Tapi ada juga yang tak nak. Okey, yang tak nak, sebab bila dibuang dia punya ni, susah lah. Sebab saya pernah jumpa, saya masa saya pernah berkempen untuk PSM di
di Johor tahun 2021, 2022, saya ada jumpa seorang India, dia tak faham apa nama tulisan Tamil itu. Pamphlet Tamil itu, kerana dia telah bersekolah kebangsaan. Jadi bagi saya ini satu yang agak unik untuk saya bila saya tengok macam tu. Saya cakap, oh ya ada maknanya kalau kita kena pergi, kalau India, China kena masuk sekolah kebangsaan yang 100%-nya bahasa Melayu, ada benda yang dia kena korbankan, dia kena cicirkan kerana dia nak menjadi satu nation. Sama juga dengan China. Saya pernah jumpa orang China ni, dia pernah datang kedai saya. Dia tak faham tulisan Cina, tapi dia faham Inggeris dengan dia sebutnya saya faham Jawi, tapi tak faham bahasa Cina, saya tak faham. Dia kata Jawi tu bahasa lah. Dia pernah belajar lah, tapi dia kata tu bahasa lah. Jadi menunjukkan kalau kita nak menjadi satu nation, ada benda kena korbankan. Sebab saya pernah tanya orang Cina, dia kata tulisan dia mempunyai 2000 aksara, 2000 huruf. Kalau buang 1000 pun ada 1000 lagi. Kan? Dan benda ni dia tak boleh dipelajari masa dia dah tua ataupun dewasa, kena pelajar daripada kanak-kanak untuk nak boleh semua ni. Jadi menunjukkan untuk menjadi satu kebangsaan, menjadi satu nation, ini bukan satu benda yang mudah, kerana ada benda yang kena dikorbankan. Jadi kalau saya sebagai orang Melayu, saya kata betul lah, Melayu dah korbankanlah Jawi. Jadi saya percaya dia orang, adalah orang yang pihak-pihak yang masih nak bawa. Macam dulu ada isu Jawi yang dekat buku apa zaman Mazli Malik itu, ada isu Jawi kan. Ada isu Jawi dulu. Tapi benda tu masih agak saya pun tak tahulah berapa ramai orang-orang anak-anak muda orang Melayu ni dikenal Jawi ke tak. Tapi sama juga kalau India dan China untuk menjadi satu kebangsaan ni, ada benda yang dia kena leburkan. Sebab dia dah kena masuk sekolah kebangsaan. Bila masa pula dia nak belajar bahasa ibunda dia? Memang kalau saya akan cakap senang lah. Kau belajarlah kat rumah kau bahasa ibunda kan. Tetapi mana budak tu nak ada masa dia nak belajar bahasa ibunda, nak rehat lagi, esok nak pergi sekolah lagi. Jadi benda ni satu dilema. Saya melihat ni sebagai dilema yang agak tak berkesudahan lah. Dan ini adalah warisan penjajah pun sebenarnya. Kita kena akui ini adalah warisan penjajah lah. Dia membuatkan kita semua berdilema. Dan benda ni menyangkut terhadap banyak hal lah. Jadi mungkin saudara nak ulas agak panjang sikit, atau mungkin saudara nak ulas. Okey, tapi kalau kita tengok dari segi apa yang Marx katakan bahawa dalam peredaran masa, benda-benda yang lama akan lebur juga. Okey. So saya ingat ada benda yang tak boleh. So apa akan berlaku adalah nation itu, kalau kita tengok walaupun kita ada nation, tetapi kita tengok dalam banyak benda bagaimana sistem dunia itu berubah serentak di seluruh dunia lah. Okey. So tradisi-tradisi lama ini tidak boleh dihidupkan semula. Contohnya orang nak hidupkan balik Jawi tak boleh. Dah sudah habis. Okey. Saudara cakap itu pengorbanan, saya cakap dalam tesis antitesis tu sama juga. I beritahu mungkin orang ingat saya bias bila cakap pasal Jawi. Contohnya di kalangan orang India ada 2 stesen radio. Satu adalah satu menggunakan bahasa Tamil yang asli lah. Dia tak campur-campur dengan bahasa Inggeris ke bahasa Melayu. Satu lagi dia guna bahasa rojak. Dia cakap Tamil, Melayu, Inggeris semua dia campur-campur. Dan golongan-golongan itu selalu cakap bahasa Tamil yang betul lah kita kena dengar. Tetapi masyarakat tidak. Mereka semua nak dengar yang lagi satu stesen radio yang menggunakan pelbagai bahasa, kerana you tak boleh ghostan tradisi balik, kerana so samalah saya lihat, saya lihat begitu. So ada benda kalau you nak kena paksakan lah, okey, baru paksa baru boleh dilakukan, Tetapi kalau tak paksa, kalau kita ikut semula jadi, orang akan perkara akan berlaku secara semula jadilah. Tetapi di negara kita ada satu masalah. Masalah dia adalah, contohnya bila dulu kerajaan nak buat sekolah wawasan dulu. Bagi saya
satu konsep dia bagus. Sekolah wawasan itu cakap kantin bersama, padang permainan di sama. Tetapi di Malaysia susah. Kerana akan wujud isu halal, tidak halal, kantin. So semua isu bila parti-parti itu dia akan gunakan itu, mereka akan pastikan tidak berjaya. Masa saya di universiti dulu, UKM cuba buat satu konsep, dia cakap orang Melayu dengan bukan Melayu duduk di bilik yang sama. Okey? Itu konsep asal lah bila saya masuk tahun 1 di UKM. Tetapi masa itu di UKM ni diperintah oleh parti Islam. Okey? Mereka buat kempen, dia cakap kami tak nak orang bukan Melayu duduk bersama kami kerana mereka akan bawa benda tidak halal lah ke bilik semua. Bila mereka cakap orang-orang bukan Melayu pun, mereka pun buat kempen. Kami tak nak duduk dengan orang Melayu. So adanya pihak-pihak yang tidak mahu, walaupun ada cubaan sekolah wawasan, ada kerana kita terlalu was-was tentang kaum lain tau. Kita akan ingat, kita tak percaya tentang, bagi saya, contohnya isu yang sangat simple adalah isu halal. Seorang kalau dia nak makan, dia memang fikir dia akan cari tempat yang halal, dia akan pergi makan lah. Okey. Dan seorang peniaga pun dalam bentuk yang sama, dia nak jual, okey, dia akan tengok. Kalau guna sijil halal, dia boleh dapat lebih pelanggan, dia jadi sijil halal lah. Dia bergantung kepada ekonomi dia. Okey. Kalau tak ikut, dia dapat lebih customer. Ini cara-cara naluri manusia, Tetapi bila kita buat undang-undang dan kita pastikan orang Melayu kena duduk bilik lain, so semua cubaan untuk kita bersama itu dibatalkan kerana wujudnya grup-grup yang cuba membela, So itu sebabnya semua isu baik isu aksiden ke apa, bila contohnya orang Cina kereta langgar budak-budak Melayu basikal, saya sangat takut. Ini jadi isu berkauman. Dia tidak lagi jadi isu mana betul tak salah. Ada lagi satu isu, ada satu sekolah kan, sekolah Islam di mana mereka semua meninggal dunia kerana dibakar di dalam, kerana ada pergaduhan dalam bola sepak. First thing I tengok, ini lain kaum ke? Bila satu kaum saya rasa lega. Okey lah, semua orang Melayu, okey, bagus. So ini masalah kita, kerana kalau kita ada polisi-polisi tanpa diskriminasi, contohnya macam BRIM yang dibawa oleh Najib tu, then siapa yang clear dapatlah, contohnya rumah kos rendah. Kalau kita tidak ada sistem kuota, siapa yang tak ada rumah boleh apply, baguslah. Saya ni, bila saya pergi ke hospital, saya selalu, kan semakin tua, selalu pergi hospital. Bila pergi hospital kerajaan di Serdang dan sebagainya, saya tengok semua kaum pun begitu sama. India, Melayu, Cina, semua pergi ke hospital kerajaan. Kaki tangan pun pelbagai kaum. Saya rasa cukup happy lah. Okay? Tetapi ada beberapa pihak yang tidak mahu, mereka nak kebelakangkan lah. Dia akan teruskan memastikan isu-isu. So saya rasa itu masalah yang serius lah. Okay? Saya lihat bila orang India, contohnya kawan-kawan saya pergi untuk demo solidariti Palestin, mereka diketuk habis oleh orang India. Dia cakap, apa you tak ada lain kerja ke you nak pergi Palestin? Kerana mereka akan cakap, dulu masa di Sri Lanka, orang-orang di Sri Lanka, mana pergi orang Melayu tak sokong kita pun. So semua isu, dia tak tengok itu sebagai satu krisis kemanusiaan tau. Semua isu dilihat daripada kacamata. So kalau kerajaan Anwar, kalau dia betul-betul, dia ada keberanian, ketegasan. First thing, polisi-polisi dia kena buat polisi supaya siapa yang betul-betul memerlukan mendapat faedah. Saya ingat itu juga yang dibenarkan oleh agama Islam, Tetapi untuk perkara kebaikan itu dia tak guna dengan agama Islam. Okey, contohnya konsep zakat. Apa itu konsep zakat? Ambil daripada yang kaya, bagi kepada yang miskin.
Okey? Itu konsep zakat. Tetapi konsep-konsep ini tidak digunakan dengan cara Islam Madani itu dia tidak digunakan untuk membawa semua kaum bersama. Dia balik kepada isu-isu yang sempit lah. Makanan, halal, tidak halal lah. Dia guna isu-isu yang dapat memecah belakan dan dia dapat sokongan politik daripada kaum masing-masing. So itu saya rasa satu permasalahan. Terima kasih Saudara Arul. Agak menarik bila saudara cakap pasal radio. Ada radio yang dah tak kurang didengari kerana dia nak menekankan satu keaslian bahasanya. Ini satu fenomena yang saya tak mengkaji, saya belum mengkaji benda tu lah. Satu benda baru lah saya tahu. Dan tapi kalau macam surat khabar Cina, yang saya tahu, kalau macam surat khabar Melayu banyak dah tutup lah. Bukan sebab bahasa itulah, tapi sebab faktor orang dah pakai telefon jadi orang dah tak tengok surat khabar lah. Tapi kalau surat khabar Cina lagi lah, yang saya tengok pun orang-orang tua lah yang baca. Sampai kita pun, Haru pun tahulah kita ada terma, kata apa, terma banana. Kuning di luar, dalam putih maknanya dia sudah kurang lagi tahu tentang bahasa ibundanya. Dia lebih selesa berbahasa Inggeris lah. Dia ni yalah, macam kita sebut tadi, bahasanya mempunyai 2000 huruf. Ini agak satu dilema mencabar juga untuk generasi baru. Generasi baru ni agak susah lah. Mungkin bercakap tu dia boleh, tapi bahasa tu nak menguasai secara huruf tu, menulis tu mungkin mencabar je. Ben, I nak silakan. Bukan, I just nak bagi tahu satu konsep. Bila I jumpa dengan orang Cina, masyarakat, bila saya handle banyak kes-kes, bila I jumpa satu kes, semuanya orang Cina, mereka selalu akan cakap satu perkara lah. Dia akan cakap apa tahu? Dengan komen yang baru I tengok pun lebih kurang sama. Orang Cina selalu akan cakap apa tahu tak? Dia cakap, Encik Arul lah, kita orang Cina tak ada satu hati. Tengok orang Melayu, tengok Jumaat dia orang pergi masjid, semua orang pergi, dia orang sangat close. Bila saya jumpa orang Melayu, dia cakap benda yang sama. Dia cakap, you tengok orang Melayu, begitu banyak parti-parti kita ada. Orang Melayu kita berpecah. Tengok kaum-kaum lain. Orang India pun sama tau. Dia akan cakap, tengok orang Melayu sangat perpaduan. Sebenarnya, kalau kita pergi, setiap kaum pun, dia ingat kaum yang lagi satu itu sangat bagus, sangat bekerja sama, ada perpaduan. Tetapi hanya bila kita pergi ke jumpa, so ada banyak pengalaman. Dulu di Kampung Berembang, mereka nak robohkan surau di Kampung Berembang. Okey? I pergi ke sana untuk bantu selamatkan surau itu. Orang Melayu cakap pada saya, Encik Arul, kalaulah ini kuil India, mesti mereka tak berani roboh, dia cakap. Tapi bila dia roboh kuil India, orang India akan cakap, tengoklah Encik Arul, pasal orang India lah dia roboh. Kalau orang-orang kita ni, kita duduk dalam bubble kita sendiri, semua kawan kita orang-orang satu bangsa, baca surat khabar yang sama, tengok tayangan gambar orang India, tengok tayangan gambar Tamil, orang Melayu tengok gambar Melayu, baca surat khabar Melayu, WhatsApp grup dia semuanya satu kaum. Dan akhirnya pemikiran dunia dia adalah kaum yang lain semua bagus, kaum saya yang teruk. Saya didiskriminasi. Saya ingat itu satu masalah lah. Sorry saudara, teruskan. Ya, menarik. Terima kasih saudara. Satu renungan yang baik Betul lah bila cuma saya tertarik bila saudara kata Cina kata kita ingat kita bersatu ke, tengok orang Melayu dia sembahyang Jumaat dia pun lagi ramai daripada kita. Dia ada satu menarik lah, satu perspektif yang menarik. Saya ingat ni soalan akhir kalau saudara nak respon benda ni, sebab saya rasa ramai orang ni dia follow je lah, dia orang tak nak tanya soalan. Jadi ni soalan terakhir saya. Dan maaf juga lah kerana kita ada representatif ada Melayu, India Cina saya tidak ada di sini. Jadi kalau ada bolehlah saya masukkan Dia pun agak last minute juga saya beritahu selalu. Tapi ni soalan akhir. Adakah mungkin nak minta respon Saya melihat orang India dia lebih panggil apa, touchdown dari sudut berbahasa
Maknanya dia agak dia lidahnya tu tak kekok sangat. Kalau kita tengok komen-komen di Facebook kalau isu yang melibatkan India, orang India dia boleh komen dalam bahasa dia, bahasa Melayu tau. Dia akan komen dengan baik lah. Kalau kita tengok dia walaupun nama kat Facebook tu namanya nama India lah. Tapi dia boleh komen. Dan kita kalau kita jumpa mereka pun boleh je cakap elok je. Tapi berbeza dengan China ni ada orang akan katakan saya ni perkauman, tapi ni perspektif lah, perspektif. Bila kita tengok ada yang cuba macam tadi saya ada sebutkan yang masa saya dekat kedai ada orang Cina datang, dia boleh bahasa Melayu sampai dia pun tak boleh bahasa Cina dia. Tapi secara ramainya dia macam agak sukar itu. Berbeza, dia macam antara dua bangsa ini, Cina dan India. India dia lebih boleh berbahasa Melayu itu berbanding Cina itu. Kan? Adakah ini disebabkan faktor kelas maknanya dari sudut kita kata tertindas itu, walaupun saya tak menafikan ada je Cina tertindas, tapi dari sudut faktor ekonomi itu menyebabkan mereka lebih agak akrab sikit kan. Jadi bahasanya tu dia boleh follow. Kan? Dan kalau kita tengok yang jumlah yang masuk Islam ni, saya rasa pun orang India lagi ramai berbanding Cina lah. Ni saya pun tak ada data nak tunjuk kat sini lah. Ni berdasarkan agakkan saya lah. Jadi ada tak saudara melihat benda ni? Maknanya orang India lebih boleh berbahasa Melayu, lebih senang berbanding Cina ni. Ataupun itu hanyalah perspektif pinggiran saya saja. Okay, saudara boleh komen. Dia ada sebab dia. Kalau kita tengok sekolah Tamil, sekolah Tamil dia pendidikan dia hanya sampai darjah 6. Dan kebanyakan sekolah Tamil ini wujud di ladang-ladang, di estate-estate. Kerana penjajah pada masa itu tak nak orang India pergi ke bandar. Okey, dia nak pastikan orang India duduk di estate. Dan sekolah-sekolah estate ini berada dalam keadaan yang teruk. Tak ada kemudahan, Dan bila dia nak jadikan kelas pekerja estate ini terus jadi kelas pekerja lah. Dia tak nak dia hijrah, Manakala, semua sekolah-sekolah Tamil ini, kebanyakannya, majoritinya dibina oleh penjajah lah, dibina oleh ladang-ladang. Manakala sekolah Cina ni dibina oleh komuniti mereka masing-masing. Okey, golongan Hokkien, golongan Hakka, mereka tauke-tauke, mereka bina sekolah-sekolah Cina. Dan di sekolah Cina ni dia ada pendidikan sekolah menengah dia. Sekolah Tamil tak ada pendidikan sekolah menengah. So kalau kamu seorang Cina, kalau kamu orang India, maksimum sampai darjah 6. Selepas itu kamu terpaksa pergi ke sekolah kebangsaan terpaksa lah, pasal tak ada sekolah menengah Tamil. Tapi ada sekolah menengah Cina di negara kita. So ramai juga di kalangan orang Cina akan pergi ke sekolah menengah Cina, tapi ramai juga yang pergi sekolah kebangsaan lah. Tapi dah hari ni saya dengar orang cakap, wah kalau YB Sim, Steven Sim jadi, kalau pemimpin-pemimpin DAP semua macam Steven Sim, dia cakap lebih ramai orang akan terima DAP ya. Dan kita tengok memanglah di kalangan orang-orang Melayu, Cina pun ada orang yang sangat fasih lah. sangat fasih bercakap bahasa Melayu lah. So saya lihat ini lebih kepada keadaan objektif kaum itu masing-masing lah. So kalau untuk orang Cina ada sekolah menengah, so ramai itu lepas pergi ke sekolah menengah Cina. So bila dia tak perlukan, dia boleh terus, dia tak perlu banyak berintegrasi dengan kaum. Tetapi saudara Ben, you tengok di kalangan orang India, isu gangsterisme sangat tinggi di kalangan orang India. Kerana apa? Bila dia pergi ke sekolah menengah, dia rasa terasing. Dia dah 6 tahun duduk di kelas semuanya orang India. Bila pergi ke sekolah menengah, dia rasa dia tengok, wah orang Cina, orang Melayu macam tengok orang asing tau. So dia kena join satu geng untuk memastikan dia akan ada keselamatan diri dia. So semua adalah sebab-sebab yang menyebabkan so orang India lebih banyak ada integrasi ya. Dan saya ingat mungkin faktor kelas mungkin juga kalau kita tengok kaum pekerja. Daripada dulu kan orang India sangat bergantung kepada kerajaan.
mereka nak kerja kerajaan no. Tadi pun ada seorang telefon saya. Dia nak anak dia pergi ke sekolah nak pergi jadi cikgu no. Tapi orang Cina, mereka itu daripada kecil mereka diajar untuk berdikari. Jangan bergantung kepada kerajaan no. Itu sebabnya kita tengok sangat kurang yang masuk tentera, polis ataupun yang di MPKJ hanya ada seorang Cina bekerja di MPKJ. Okey. Kerana orang Cina ni dia tak mau, manakala ramai orang India akan apply untuk kerja di PBT dan sebagainya lah. So ada budaya dalam kaum mereka yang mahukan mereka ni, dan isu was-was lah balik kepada So saya ingat isu ni apa yang saudara Ben cakap tu memang ada kebenaran dia, tetapi ada sebab-sebab objektif mengapa satu kaum itu berkelakuan macam itu. Okey, saudara, sebab tadi saya dah cakap habis, tapi ada soalan baru keluar, dia dihantar pukul 9.13, saya baru baca. Saya baca daripada Jayanas. Hi Ben, saya mengikuti perbualan saudara dengan Arul tetapi tidak ada akaun Facebook. Soalan saya, memandangkan negara kita ada 130 lebih golongan etnik, bolehkah kita gunakan bangsa Malaysia untuk warga negara dan identiti etnik, contoh Bugis, Hokkien, Dayak untuk kaum apabila mengisi borang rasmi? Jaya, seperti yang saudara tahu, race is a social construct and ethnicity is self-selected by the person depending on situation. Contoh Mahathir dia kata saya Melayu semasa di UMNO. Tapi dia jumpa orang Kima, dia cakap dia India Muslim. Jadi mungkin saudara nak ulas dia soalan dan komentar dia lah. Okey, ni saya rasa yang terakhir kot. Kalau ada boleh baca, boleh hantar, kalau tak ada, ini adalah soalan penutup kita untuk malam ini. Silakan saudara. Saya ingat Jayanat ada dalam dia dengan kawan-kawan ada tubuhkan satu kumpulan dipanggil Saya Anak Bangsa Malaysia, SABM. Dan saya ingat Saya Anak Bangsa Malaysia ini satu konsep yang bagus lah. Di mana saudara Jayana dengan kawan-kawannya dulu cuba membuat satu undang-undang lah. Dipanggil dia Social Inclusion Act. Di mana dan di bawah akta ini ada satu badan di mana kalau seorang nak duit untuk pembangunan tidak akan melalui satu proses perkauman. That means mereka akan melalui so ini adalah dia cakap polisi kena tukar, undang-undang kena tukar, dan tetapi sehingga sekarang ni Social Inclusion Act ini walaupun cuba dibentang di parlimen tetapi telah ditolak oleh speaker lah. So saya ingat dalam parlimen kita isu-isu macam hudud dan sebagainya akan menjadi isu yang besar kerana ia akan membantu memecah belahkan orang di sana lah. Tetapi isu-isu yang boleh membawa rakyat bersama ini sangat kurang. Apa yang saudara Jainat itu saya setuju. Contohnya Dr. Kwah sendiri Dr. Kwah sendiri seorang yang kita cakap aktivis bahasa untuk orang Cina. Dia cakap sekarang di kalangan rakyat Malaysia, seluruh rakyat Malaysia sudah pun terima bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Tak ada isu lagi dah. Okey? Macam fasih tak fasih itu ada, tetapi itu tidak lagi menjadi satu isu yang perlu diperdebatkan lagi lah. Kita boleh move on dengan isu ini. Saya ingat cadangan yang diberikan oleh saudara Jainat, saya ingat satu cadangan yang patut dirayakan kerana ia akan membawa semua bersama, tetapi pada masa yang sama membenarkan setiap sub-etnik itu mempunyai identiti masing-masing lah. Saya ingat itu sesuatu yang boleh, tetapi kita perlu ada kewibawaan politik lah. Okey? Mana-mana parti yang memerintah negara ini kena ada kewibawaan politik untuk membawa benda-benda ini ke depan. Macam mana Mahathir dia kata dia Melayu, kalau dia pergi jumpa Kima dia cakap dia India Muslim. Ada mau komen ke?
Mahathir, saya ingat Mahathir adalah seorang ahli politik yang amat bijak sekali lah. Ada satu masa apabila masa reformasi, Mahathir hampir kalah election, tetapi dia diselamatkan oleh orang-orang bukan Melayu. Okey. Kerana pada masa itu dia boleh menggunakan retorik dia untuk dia menakutkan rakyat sehingga orang-orang bukan Melayu menyokong dia. Pada masa yang lain pula, dia menggunakan benda yang sama menyebabkan bukan Melayu tak sokong dia, orang Melayu sokong dia. Tetapi dua-dua kali dia masih memerintah, no? So dia seorang yang boleh tukar lah. Dia boleh mentukar perspektif dari masa ke semasa. Dan tetapi dia seorang politik yang satu politician yang amat bijak menggunakan kaum dan agama dan tapi saya pun nak tengoklah apa jadi kepada kes dia terhadap Zahid Hamidi, ya, di mana dia ambil satu kes. Kita tengoklah, kerana memang walau apa kita cakap, Mahathir memang seorang politician yang cukup berani lah. Ya. Okey, saudara, terima kasih. Mungkin ada kata terakhir untuk menutup tajuk kita pada malam ni, satu tajuk yang menarik, ya. Saya rasa diskusi hari ni agak berterus terang, maknanya kita meluahkan, ini satu benda yang penting lah untuk dalam Malaysia yang sudah merdeka lama ini, menjelang 16 September. Jadi ini satu diskusi yang atau persembangan yang menarik, ya. Maknanya kita tidak menutup, kita bersembang secara terbuka tajuk ni. Hari ni banyak tajuk ni terpaksa ditutup kerana 3R. Bagi saya ni lama-lama dia membuatkan orang menjadi bodoh pun ada juga. Kalau semua tak boleh bincang, ini tak boleh bincang, itu tak boleh bincang. Jadi mau bincang apa kan? Jadi saya rasa kita berani, kita kena juga janganlah terpedaya, semua benda kena tutup sebab 3R ni. Maknanya kena jugalah bincang, kerana nak menjadi satu bangsa yang merdeka ni kena berani berbincang lah, berani berbincang secara matang. Ini satu bagi, jadi tajuk Perlembagaan Rakyat ni walaupun ia telah terkubur, tapi adalah menarik untuk dibincangkan kemungkinan adakah akan, kalau berlaku apa, dan kalau tak berlaku bagaimana. Jadi mungkin saudara kata terakhir penutup untuk tajuk kita pada malam ini. Terima kasih kerana saya rasa kubu berani membincangkan isu yang penting ini. Saya rasa saya selalu katakan dalam mana-mana perhimpunan, kalau rakyat dia berbilang kaum, speaker pun bercakap bahasa berbilang kaum. Kalau rakyat dia dalam satu kaum saja, speaker itu tiba-tiba menjadi rasis pula. So saya ingat satu cabaran kepada kita adalah semua kumpulan-kumpulan kita akan pastikan perlu ada pelbagai kaum berada. Ini akan memaksa orang yang nak cari undi kita menjadi lebih multiracial lah. Itu satu perkara yang penting. Dan saya rasa dari segi perlembagaan rakyat ni, ada beberapa perkara di sini yang saya rasa agak menarik lah. Contohnya, kita sekarang ada Jabatan Kementerian Perpaduan Negara. Mengapa Kementerian Perpaduan Negara ini tak boleh membawa perpaduan? Semua kerajaan tiap-tiap. So apa yang dia buat adalah benda-benda yang kosmetik. Mungkin hari kebangsaan dia bawa 4 kaum lah, pakai tradisi lah, dia main gendang ikut. Itu semua adalah secara kosmetik. Tetapi ya, isu-isu yang boleh sepatutnya kita adakan, kita kena tengok dalam mana-mana isu yang sensitif itu, bagaimana kita boleh bincang. Ada ruang di mana, ada forum di mana semua kaum duduk bersama dan berbincang. Dan saya rasa bila mereka bersama berbincang, mereka semua akan jadi baguslah. Okay? Walaupun kalau kita tengok pemuda UMNO itu, kalau dia duduk dengan semua kaum lain, dia pun akan jadi. Saya ingat, so platform itu penting. So kerajaan harus menyediakan platform di bawah Kementerian Perpaduan, memastikan kita hanya jangan fokus benda-benda kosmetik lah. So dalam perlembagaan rakyat ini, benda-benda yang real tau. Dia usulkan bagaimana nak resolve benda-benda macam majlis menangani diskriminasi. Okay? Melayu, ini konstrak-konstrak yang berani lah, dan untuk buat itu dia berdialog. Burhanuddin, Tan Cheng Lock duduk berbincang.
Okey, macam mana kita nak win-win. So itu saya rasa pelajaran yang saya rasa kita boleh ambil dari Perlembagaan Rakyat. Terima kasih saudara. Baik, terima kasih kepada Arul. Terima kasih kerana sudi melapangkan masa pada malam ini selama 1 jam 35 minit, 1 jam 36 minit ni. Terima kasih juga kepada penonton. Terima kasih juga kepada saudara Jayanas kerana sudi menghantar soalan. Baik, kita jumpa lagi pada sesi yang lain. Selamat malam semua. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum. Terima kasih.